Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kitab Risalatul Jami'ah wa Tazkiratul Nafi'ah lil 'Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi bin Ahmad Al-Bashri ila an qala nawaqidul wudu'i wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadi sabilaini al-qubuli aw ad-duburi ala ma kan wa yanqudul wudu'a zawalu aqli bi nawmin aw ghairihi illa nama mumakkanin maq'adatahu min وينقض الوضوء بسقط أو دبر آدمي منه أو من غيره بمطر الكف وبطون الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا وينقض الوضوء التقاء بشرة رجلين وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. Okey. Kita dah baca perkara yang membatalkan wuduk. Dua yang lepas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Okey. Sambungan daripada kelas yang lepas. Perkara yang membatalkan wuduk ini ada 4. Yang pertama dan yang kedua kita dah baca lah. Yang pertama tu apa, keluar sesuatu daripada dua jalan. Ada makan, apa sahaja yang keluar, apa sahaja sifatnya, semuanya membatalkan wuduk kecuali air mani. Yang kedua, hilang akal. Kita dah sebut tentang hilang akal, apa dia yang dimaksudkan dengan hilang akal. Tidur, mabuk, pingsan, sawan. Dikecualikan tidur yang ada 4 syarat yang nak sebutkan dulu. Hantu dah tulis kan. Jadi ada seorang tanya masa hari Isnin tu, ada kuliah kat Sofas. Tanya tentang tidur yang macam mana, duduk yang macam mana yang kata tak batal wuduk. Duduk yang duduk apa? Duduk sila ke, duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk macam mana yang kata tak batal wuduk. Dia tidak disebutkan dalam kitab fiqh duduk yang macam mana, duduk yang cara mana, tapi disebutkan dia punya apa, cara duduk tu ialah duduk yang tetap punggungnya di lantai. Duduklah macam mana pun, tapi yang penting duduk tu tetap punggungnya. Sebab kadang-kadang dia duduk atas kursi macam ni, kursi yang plastik tu kan, ada licin, dia akan gelongsor ke depan kan, sambil baca Quran. Kadang-kadang duduk kat masjid, duduk macam tu, sandar, punggung dah terangkat sikit ke depan. Jadi kalau dia yakin memang tetap punggung dia, maksudnya memang dia tahu kata punggung dia tetap. Kalau dia nak kentut pun tak keluar, itu okey lah. Tapi kalau dah terangkat sikit, kalau kentut pun keluar, maksudnya dah batal wuduk kalau dia tidur time tu. Tamam. Dan persoalan yang kedua berkenaan dengan kalau tidur itu di dalam solat. Tidur tu dalam solat, apa hukum solatnya? Dia ada 2 hukum di situ. Hukum solatnya sah atau tak. Yang keduanya, wuduknya batal atau tak. Tidur time solat. Misalnya orang tidur time solat kat mana? Bila? Sujud. Sujud punggung kat mana? Punggung kat atas. Antara syarat sah sujud ialah punggung mesti lebih tinggi daripada kepala. Syarat sah sujud. Mana ada orang sujud punggung kat bawah, kepala kat atas. Itu kan sujud. Yang pertama sekali, dia ada dalam kitab tersebut, tidur dalam solat. Kalau tidur yang pakai istilah tu mengantuk berat, mengantuk ringan. Ada dalam kitab-kitab lain sebut sama ada mengantuk ataupun tidur. Ada yang dipanggil mengantuk, ada yang dipanggil tidur. Itu sebagian kitab pakai istilah tu. Sebagian kitab pakai istilah mengantuk ringan, mengantuk berat. Yang kata mengantuk ringan ni, dia tidur
dalam solat tu, tapi dia masih tahu apa yang dia buat, itu dipanggil mengantuk ataupun mengantuk ringan dalam sebahagian kitab. Faham tak? Dia semayang tapi dia tidur masa semayang tu, tapi dia tahu dia tengah baca Fatihah, dia tahu dia rokok, dia tahu dia sujud, itu mengantuk ringan, itu sah solatnya. Tapi kalau dia mengantuk yang berat ataupun dinamakan dalam kitab, sebahagian kitab, tidur, dia memang tidur lah. Apa maksud tidur ataupun mengantuk berat? Dia tidak tahu apa yang dia buat. Orang tanya, dia buat. Mungkin dia tengah berdiri, mungkin dia tengah rokok, mungkin dia tengah sujud, mungkin. Tapi bila orang tanya, tadi engkau rokok tak? Ish, aku tak tahu, aku tidur tadi. Batal solat. Itu soalan pertama, batal ke tak? Batal ke tak tu ikut dia punya tidur tu. Tidur tu berat ke tidur tu ringan? Mengantuk berat, mengantuk ringan. Lepas tu tentang wuduknya macam mana? Wuduknya tengok dia punya keadaan dia tidur tu. Yang pertama sekali tengok dulu sembahyang batal tak? Kalau sembahyang tak batal, wuduk tak batal. Kalau sembahyang batal, yang kita mengantuk berat tu, yang tidur terus tu, yang tak sedar apa dia buat tu, yang tu sembahyang dia batal. Yang tu kita tengok wuduk pula. Kita tengok wuduk sah ke tak sah, batal ke tak batal. Tengok dia tidur tu masa mana. Kalau tidur dalam keadaan punggung tak tetap, masa berdiri tidur, masa sujud tidur, masa rokok tidur, yang ni wuduknya terbatal sebab punggungnya tak tetap. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk, masa duduk antara dua sujud tu dia tertidur, sengguknya tu, untuk tahiyat awal sengguk, itu tidak batal wuduknya sebab punggungnya tetap di atas lantai. Ataupun dia kata, ustaz saya duduk iftirash tu, duduk atas kaki kan, bukan duduk atas lantai. Yang tak tahu masalah, yang penting masa yang duduk atas kaki tu punggung dia tetap tak di situ. Kalau sengit sebelah ke, kalau sengit sebelah tak boleh. Faham? Kalau dia duduk sengguk, masa tengah duduk antara dua sujud tu sengguk kan. Sengguk tu kalau banyak kali sengguk, lebih dari 3 kali, batal juga. Batal sebab sengguk tu. Faham? Okey. Hari ni kita masuk yang ketiga. Ada soalan boleh tulis atau bertanya terus. Yang ketiga, masalah perkara yang membatalkan wuduk ini ialah menyentuh kemaluan. Masu qubuli au duburi adamiyyin. Menyentuh kemaluan. Kubul tu kemaluan depan. Depan ni sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki dipanggil zakar, perempuan dipanggil faraj. Ini anda sebut dalam kelas, jadi memang kena sebut. Dalam kelas tidak aib untuk disebutkan benda tu supaya kita tahu jelas. Masu qubul au dubur, menyentuh kemaluan depan. Kubul tu depan, dubur kemaluan belakang. Okey, kubul tu apa kubul? Yang dinamakan kubul tu apa? Kemaluan. Kemaluan tu kat mana? Daripada mana ke mana? Kena tahu. Bukan sentuh semua tempat tu batal wuduk. Dia kata tempat tumbuh sya'rul anah, tempat tumbuh bulu kemaluan, itu kalau sentuh tu tak batal wuduk. Kalau lelaki, yang batal wuduk kalau menyentuh di bahagian kemaluan sahaja, bahagian zakar tu sahaja. Bahagian di bawah, bahagian bawah tu yang ada 2 biji tu tak batal. Tak batal wuduk. Ini Ana sebut. Ana sebut sebab kemungkinan orang kata batal wuduk. Tak batal. Yang batal yang bahagian tu sahaja, satu tu je. Yang 2 tak batal. Ni bahasa kiasannya ni. Nak sebut ni apa supaya jelas lah. Mana tempat batal, mana tempat tak batal. Kalau perempuan, bahagian betul-betul bahagian kemaluannya sahaja, dipanggil bibir, itu batal. Itu kubul. Kalau dubur ni kita panggil dubur lah, bahasa Melayu pun dubur kan. Punggung. Punggung dengan dubur sama ke? Dalam kitab lain sebut halaqati duburihi. Halaqah dubur. Benda yang bulat dubur tu kat mana? Tempat keluar najis tu. Tempat yang keluar najis. Tempat yang lubang keluar najis tu, di situ yang bulat tu, situ yang batal wuduk bila sentuh. Tempat lain kelilingnya, punggung ni semua tak batal wuduk. Faham? Jelas. Kubul au dubur adamiyyin. Adami maksudnya apa? Kubul, menyentuh kubul ataupun dubur manusia sahaja yang batal wuduk.
Bukan manusia batal wuduk. Maksudnya kemaluan tu kemaluan manusia. Dubur tu dubur manusia. Yang batal wuduk manusia lah. Takkan binatang pula batal wuduk. Faham? Maksudnya apa? Kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal wuduk. Faham? Kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal wuduk. Duk main dengan kucing, pegang, terpegang, orang kata batal wuduk. Tak batal wuduk. Faham? Au min ghairihi, minhu au min ghairihi. Maksudnya apa? Minhu, masuk kemaluan tu ataupun dubur tu daripada nya sendiri. Nya tu siapa dia? Nya manusia tu lah. Maksudnya dia sentuh kemaluan sendiri pun batal. Dia sentuh kemaluan sendiri, batal wuduk. Au min ghairihi, ataupun kemaluan orang lain. Sentuh kemaluan orang lain pun batal wuduk. Ya? Yang nama kata kemaluan batal wuduk. Termasuklah kalau kemaluan tu dah terputus, dah terpotong, selagi mana benda itu masih dinamakan kemaluan. Maksudnya kalaulah hantar pergi satu tempat, ada berlaku kemalangan, aksiden ke apa, na'udzubillah kan, hancur badan orang tu, kena lenyek dengan trailer ke apa kan, lepas tu hantar pun pergi tolong pasukan keselamatan tu duduk kutip daging-daging orang tu. Kalau ada takdir lah kata, andai lah kata ada kemaluan manusia yang aksiden tu, hantar angkat tu, hantar pegang, nampak memang masih kemaluan, orang tengok pun orang tahu itu kemaluan, maka batal wuduk. Bila masih ada nama, maksudnya masih diketahui itu apa dia. Tapi kalau nampak daging saja, ketulang-ketulang daging saja, tak tahu apa dia, itu tidak batal wuduk. Tamam? Kena fahamnya tu. Dan batal wuduk itu dia kata masu, menyentuh. Masu tu menyentuh. Menyentuh bi batnil kaf, dengan tapak tangan. Tapak tangan ni. Tapak tangan. Ni tapak tangan ni. Wa butunil asabi' dan perut jari. Perut jari sini. Ni perut jari. Ni perut jari. Sini tapak tangan yang panggil sini, yang tengah ni. Dia panggil batnil kaf. Button tu perut, kaf tu tapak tangan, perut tapak tangan. Kalau nak terjemah satu-satu lah. Maksud kedua-duanya batnil kaf dan butun asabi' ni semua ni. Semua ni yang kata bertemu bila kita sentuh macam ni. Adalah batal wuduk kalau kita sentuh dengan depan ni semua ni. Termasuk jari ni lah, kalau kita buat macam ni, baru sentuhan. Kan? Ni semua ni batal wuduk. Tak batal wuduk kalau sentuh dengan belakang tangan. Tak batal wuduk kalau sentuh dengan celah jari, berkepit. Tak batal wuduk. Adik kita nak kencing, kita bawa dia pergi tandas, dia duk kencing sana sini, kita kepit. Kepit, pastikan dengan celah jari, tak kena kat depan. Tak batal wuduk kita. Tamam? Sentuh dengan siku, sentuh dengan kaki. Kita nak sembahyang, mak kata tu adik pergi basuh berak adik dulu. Kita pun dah ambil wuduk nak sembahyang, suruh dia duduk kat tandas tu, kita pun gosok dengan kaki. Gosok dengan kaki. Batal wuduk tak? Tak batal wuduk. Tapi ustaz kena tarik kat kaki, basuh lah. Kena tarik, batal wuduk lah. Sentuh tarik batal wuduk tak? Kalau makau syari. Sentuh anjing batal wuduk tak? Batal wuduk. Sentuh anjing batal wuduk tak? Batal. Sentuh babi Yusri batal wuduk? Batal. Ramai yang salah faham ni. Sentuh anjing dan babi tak batal wuduk. Sentuh perempuan batal wuduk. Betul. Sentuh anjing, sentuh babi tak batal wuduk. Tapi yang terkena sama. Mana ada dalam senarai ni batal wuduk dengan sentuh anjing? Tak ada. Tapi ramai yang sangat orang kata boleh sentuh anjing batal wuduk. Sentuh tarik anjing pun tak batal wuduk. Sentuh, tapi batal solat. Kenapa batal solat? Sebab menyentuh najis. Syarat sah solat ialah mesti bersih daripada najis. Mana boleh sentuh najis? Tapi wuduk tak batal. Wuduk tak boleh ambil balik. Kalau macam benda-benda yang anjing dan babi tu, anda kena sama lah. Kalau tarik cicak, anda kena basuh. Tamam? Sentuh anjing, sentuh babi tidak batal wuduk. Sentuh kemaluan anjing tak batal wuduk. Kemaluan kan dia kata kemaluan manusia. Faham?
Sebab ramai tak silap faham. Pengaruh dengan cerita Piramli. Tahu cerita Piramli? Ada satu cerita apa nama seniman bujang lapuk. Dia duk mengendap si nurse, nama apa tu? Rokiah ke apa nama nurse tu. Nama tak ingat nama. Dia duk mengendap kat bilik sebelah tu, satu rumah kan, satu rumah sewa kan. Mengendap tu. Lepas tu pakcik tu main buat apa tu Cik Ramli. Pakcik tu kata. Lepas tu dia pun tunjuk atas, lepas tu dia tampak pakcik tu. Oh, ada kutu tu pakcik, kutu babi dia kata. Dekat kepala pakcik tu. Pakcik tu kata, Allah, batal sembahyang pakcik. Pimbik balik. Kan, kena kutu babi. Tu bukan babi, kutu babi pun. Pun dia ingat batal sembahyang. Tak batal sembahyang, semua tu tak batal. Orang Melayu mungkin dia nak jaga dari segi kebersihan, mungkinlah dia ambil sembahyang, tapi sembahyang tak batal. Wuduk tidak batal. Nak peluk babi pun tak batal wuduk. Tapi kena sama. Tapi hukum peluk tu tak boleh lah. Menyentuh anjing saja-saja, pergi sentuh, untuk peluk-peluk main tak boleh. Tak boleh sentuh anjing tanpa sebab. Sebab dia macam najis lah. Macam hantar duk main taik, ambil taik untuk main. Lepas tu bila nak dia kata tak apa, bukan aku nak semayang. Tak boleh. Dia talatuh bin najasah. Sengaja mengotorkan badan kita dengan najis saja tahu maksud saya tanpa sebab. Tak boleh. Kita nak bersih, kenapa kita nak main benda kotor? Okey. Sentuh dengan ni saja, sentuh dengan tapak tangan dan jari ni depan saja. Kabiran kana au saghiran. Kabiran kana au saghiran tu apa dia? Bukan kemaluan tu. Maksudnya manusia tu besar ke, manusia tu dewasa ke, manusia kecil ke? Maksudnya yang disentuh kemaluan tu dia dewasa ke, orang dewasa ke, budak-budak? Sama. Anta sentuh kemaluan bayi yang baru lahir 1 minit pun batal wuduk anta. Walaupun bayi itu adalah adik anta ke, anak anta sendiri ke. Tamam? Sentuh kemaluan sendiri pun batal, sentuh kemaluan orang lain lagi batal. Walaupun budak kecil. Wuduk dia batal tak Ustaz? Dia budak kecil lagi, dia tak ada wuduk. Kalau dia ambil wuduk pun, budak yang umur 6 tahun yang dah sah wuduk, kalau dia sentuh kemaluan orang pun, dia batal juga wuduk dia. Walau waladahu walau mayyitan, walau anaknya, walaupun mayat. Maksudnya walaupun kemaluan anaknya sendiri pun batal wuduk bagi ibu ataupun ayah yang menyentuh kemaluan itu. Walau mayyitan, walaupun kemaluan mayat. Maksudnya kena terjemah betul-betul lah. Walau mayat tu maksudnya bukan walau yang menyentuh tu mayat. Dia mayat dan sentuh macam mana? Ni yang menyentuh tu, dia sentuh kemaluan mayat. Maksud dia mandi tu, dia tersentuh kemaluan mayat. Tak boleh. Kita mandikan mayat, kita muamalah dengan mayat tu sama macam kita muamalah dengan orang hidup. Tak boleh tengok aurat dia, tak boleh sentuh kemaluan dia, tak boleh. Sentuh kena berlapik. Tak boleh sentuh macam tu. Dia kena nak masukkan tangan tu, kena pakai sarung tangan. Tamam? Walau mayitan. Kalau tersentuh juga, batal wuduknya. Wuduk orang yang hidup tu lah. Yang mati tu dah matilah. Okey. Masa orang meninggal tu, dia nak kapan. Sebelum kapan kan dia panggil semua ahli keluarga dia cium jenazah tu kan, mayat tu kan, cium kat sini. Isterinya akan cium juga. Isteri dengan suami kan batal wuduk kan. Jadi bila isteri ni cium suami dia tu, batal wuduk tak mayat tu? Mayat tu tak batal wuduk. Yang batal wuduknya isteri tu. Mayat tu bila dah diambil wuduk. Mayat tu memang diambil wuduk masa dia mandi tu, kita kena ambil wuduknya. Mesti ambil wuduk. Ambil wuduk kan mayat tu, wuduk mayat tu tak batal lah. Bila dah ada. Ada soalan? Tak ada soalan nak tanya? Tanya siapa lagi depan-depan ni? Sentuh kemaluan adik batal wuduk. Adik kencing, lepas tu kita basuh dengan belakang tapak tangan. Basuhnya tu. Batal wuduk? Hafiz? Batal? Tak batal sebab belakang. Basuh dengan siku, busuknya tu. Tak batal wuduk.
Kecuali kalau kita kencing. Kita kencing, lepas tu aku dah nak solat ni, nak jadi imam dah ni. Nak kencing pula, pergi kencing, malas tak ambil wuduk. Basuh dengan belakang tapak tangan. Sah? Sah tak? Wuduk tu batal ke tak? Basuh kencing sendiri dengan belakang tapak tangan. Apa ni nama air asyraf? Batal sebab sendiri punya. Kenapa batal? Dia sentuh belakang. Batal tak batal? Basuh kencing sendiri dengan belakang tapak tangan, batal tak? Batal. Sebab dia kencing. Batal wuduk dengan sebab kencing. Kan yang pertama tu al-khatimah hadis sabilain. Kita batal wuduk walaupun basuh dengan belakang tapak tangan. Saya basuh dengan lapik, saya pakai basuh sarung tangan, saya basuh. Bukan basuh kencing, basuh berak lagi. Dengan belakang, dengan sarung tangan, pakai sarung tangan. Batal wuduk. Yang kata tak batal tadi kalau yang orang lain punya. Faham? Mana nak cari orang? Skandal. Seorang suami tu sakit. Lepas tu dia terlantar kan. Sakit. Isteri dia pun suami dia buang air kecil, kencing. Lepas tu isteri dia basuh kencing suami dia dengan belakang tapak tangan. Batal tak? Dengan belakang tapak tangan. Batal tak? Jawab dua ya. Batal atau tak? Tak batal. Sebab belakang tapak tangan. Batal tak? Tak batal. Luqman. Batal ke tak batal? Isteri basuh kencing suami dengan belakang tapak tangan. Batal. Sebab? Sebab suami dia. Sebab suami isteri. Kenapa suami isteri? Suami isteri tentu batal wuduk. Yang tak batal wuduk tu kalau mahram. Ni bukan mahram. Itu akan masuk yang keempat. Dia batal wuduk bukan sebab sentuhan belakang tapak tangan, tapi dengan sebab laki perempuan sentuh batal wuduk walaupun belakang tapak tangan. Faham? Okey. Allahu akbar. Faham? Menyentuh kemaluan batal wuduk. Yang qudul wudu, habisnya yang ketiga. Yang qudul wudu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila ha'il. Iltiqa' tu maksudnya pertemuan, asal maksud pertemuan. Boleh juga pasal masuk dengan bersentuhan. Pertemuan dua kulit. Kulit lelaki, kulit perempuan. Basyaratai itu maksudnya dua kulit. Basyarah satu kulit, basyaratai dua kulit. Bertemunya dua kulit. Dua kulit tu satu lelaki, satu perempuan. Rajulin wa imra'atin. Kabiraini, besar, dua-dua besar. Apa yang besar nanti anda terang. Ajnabiyaini, dua-duanya bukan mahram. Laki dan perempuan tu bukan mahram. Bila ha'il tanpa lapik. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, iltiqa', bertemu dua kulit. Bertemu dua kulit tu mesti dua kulit. Yang bertemu tu kulit dikecualikan tiga. Nanti dia sebut lepas tu. Anda sebut siap. Dikecualikan tiga. Gigi, kuku, rambut. Yang ni kalau sentuh tak batal. Gigi, kuku, rambut. Tersentuh kemaluan tu batal. Tersentuh apa? Rambut perempuan, tak batal wuduk. Yang ni sentuh dengan, dia kata kulit lah. Maksudnya bukan syarat dengan tapak tangan. Antara terpijak kaki perempuan masa tawaf tu, orang pijak kaki kan. Sebab perempuan dia tak pakai stokin. Terpijak kaki. Batal wuduk lah. Dia tak kira bersentuh kat mana pun. Yang penting bila terkena kulit walaupun sikit, tanpa lapik, dengan cukup syarat semua ni, batal wuduk. Batal wuduk siapa? Batal wuduk kedua-duanya. Kalau yang tadi, yang sentuh kemaluan tu, orang yang menyentuh saja batal, orang yang disentuh tak batal. Faham? Pertemuan dua kulit.
Kulit tu mesti lelaki, dia syarat dia yang kalau nak letak tu syarat-syarat semua ni. Bersentuhan ni akan batal wuduk. Yang pertama bersentuh kulit. Yang kedua kulit tu antara lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki sama lelaki tak batal wuduk, kalau perempuan sama perempuan tak batal wuduk. Kalau lelaki dengan pondan. Pondan tu lelaki dengan perempuan. Lelaki tak batal wuduk. Dia panggil apa? Orang yang lembut, lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Dia hukumnya adalah hukum asal. Asal dia dari jantina apa? Kalau kata dia dah ubah buat pembedahan, ubah apa? Jantina. Tetap dengan jantina asalnya walaupun kita nampak sebiji macam perempuan. Tamam. Rajulin wa imra'atin. Yang ketiga syarat dia yang untuk batal wuduk ni, bila bersentuh kulit ni, bersentuhan ni, kabira ini ditulis apa situ? Balagha kullu minhuma haddan yushtaha fihi 'inda dhawi tiba' as-salimah. Maksudnya kedua-duanya ataupun salah seorangnya telah sampai had syahwat bagi orang yang dhawi tiba' as-salimah, bagi orang yang normal. Maksudnya apa syahwat di sini? Bukan orang yang disentuh tu syahwat. Orang yang syahwat ni maksudnya, contoh senang nak bagi misal. Nak pakai spek ni. Nampak kabur, tak nampak orang. Contohnya, ada seorang lelaki. Dia dah dewasa lah. Macam kita ni semua dah dewasa kan, dah balik. Ada yang tak balik lagi pun, dia kira dah besar lah. Macam contoh lah. Satu hari dah jadi ulama besar kan, Habib Iskandar kan, pergi mengajak mana, duduk bertihal mana. Lepas tu habis mengajak ni ada orang nak ambil gambar lah apa semua kan. Lepas tu ada yang budak kecil seorang datang. Mak dia pun kata, saya tak dapat salam dengan Habib pun, anak saya boleh salam dengan Habib lah. Anak tu kecil, perempuan, umur dalam 5 tahun. Jadi Habib Iskandar kita ni salam lah dengan budak perempuan tu. Kan? Batal wuduk tak? Tu soalan dia. Batal wuduk ke tak? Sekarang ni yang kabirah ini ni, orang yang kata batal wuduk tu, kalau dia besar bukan dia besar tu yang disentuh tu dah sampai had syahwat ke tak? Bukan kita yang sampai had syahwat. Kita ni dah dewasa ni. Budak tu, yang kecil tu, kalau dilihat oleh orang yang baik, zawit tiba' as-salimah ni orang yang baik tabiat dia, ada syahwat tak? Ada perasaan nak kahwin tak dengan perempuan tu? Budak kecil tu. Kalau budak perempuan yang umur 5 tahun tu, bila dilihat oleh orang lain, dalam kitab-kitab disebut, misalnya Imam Syafi'i melihat pada budak kecil tu, sampai ada perasaan tak nak kahwin dengan budak tu? Maksudnya budak tu dah sampai had, orang tengok dia dah bersyahwat kepada budak tu. Bukan dia tu yang bersyahwat, dia tu budak. Kita yang melihat dia ni, kita tu mesti orang yang baik. Sebab dia tak pandang pada orang yang tak baik. Orang tak baik ni tengok binatang pun berkenan. Faham? Ni orang yang baik ni, orang normal lah. Tengok benda ni, dia dah berkenan untuk kahwin. Maka budak tu dah sampai had. Kalau disentuh batal wuduk orang yang menyentuhnya. Kenapa orang yang menyentuh batal wuduk? Tadi Ustaz kata dua-dua batal wuduk sebab dia budak lagi. Faham tak? Dia ambil wuduk tu, mungkin sah, mungkin tak sah lagi, tengok dia punya keadaan. Itu kalau dia belum balik. Kalau dia dah balik, budak tu dah balik, umur 9 tahun dah balik misalnya, tapi muka huduh, hitam, legam, tembam, semua dah. Ustaz, saya tengok dia tak berkenan Ustaz. Dia balik belum? Dah balik. Balik batal wuduk. Walaupun tak berkenan, walaupun tak ada syahwat orang menengoknya. Faham tak? Sama juga dengan perempuan yang dewasa menyentuh budak-budak kecil. Budak-budak yang kecil. Jadi kalau budak yang kecil, budak lelaki lah, perempuan dewasa sentuh salam dengan budak yang umur 5 tahun, budak lelaki. Budak lelaki tu kalau dilihat oleh orang perempuan yang normal, yang baik, tengok pada budak yang 5 tahun tu, ada tak perasaan berkenan pada budak tu untuk kahwin dengan dia? Ada. Maka budak yang 5 tahun tu, 9, 7 tahun, 8 tahun yang belum balik itu dah sampai had syahwat orang melihatnya. Maka budak tu akan, siapa yang sentuh budak tu akan batal wuduk. Itu masuk kabirah ini. Kalau dua-dua dah ni, masih dua-dua batal wuduk lah. Dua-dua dah sampai had syahwat, had dilihat, naik syahwat orang yang melihatnya. Faham? Boleh faham? Itu masuk kabirah ini. Ajnabiyah ini panjang huraian ini.
Ajnabiyah ini maksudnya ajnabi. Ajnabi itu maksudnya asing. Lelaki perempuan asing. Asing tu maksudnya yang tidak ada hubungan mahram, yang bukan mahram. Yang bukan mahram baru batal wudu. Yang mahram tak batal wudu. Kena sebut beri betul. Mahram bukan muhrim. Mahram. Muhrim tu orang yang pakai ihram. Muhrim, orang sebut, oh ni tak boleh sentuh, kita bukan muhrim. Salah. Muhrim tu maksud orang pakai ihram. Mahram ni baru yang sebutannya betul. Sebutan yang betul ialah mahram. Mahram, apa maksud mahram? Mahram ialah orang yang kita haram berkahwin dengan dia. Dengan sebab hubungan, ada hubungan kekeluargaan. Dia panggil, ibu saya ini mahram saya. Mahram tu maksudnya, mahram maksudnya haram kahwin, halal sentuh. Bila haram kahwin, boleh sentuh. Itu kaedah dia. Mak kita tu haram tak kita kahwin dengan dia? Haram. Okey, boleh sentuh. Adik kita haram tak? Haram kita kahwin dengan dia, boleh sentuh. Tapi kalau halal kahwin, bukan mahram. Apa maksud bukan mahram? Ini bukan mahram saya, maksudnya halal kahwin. Kalau mahram, haram kahwin. Kalau bukan mahram, halal kahwin. Sepupu boleh tak kita kahwin dengan dia? Boleh. Maksudnya bila halal kahwin, haram sentuh, tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh dan batal wuduk kalau sentuh. Tak faham? Itu kaedah umum. Orang yang haram kita berkahwin dengan dia, halal kita sentuh. Faham? Tapi kalau bini orang haram kita kahwin dengan dia. Ustaz tu bini orang haram kahwin, boleh sentuh lah. Tadi Ustaz kata haram kahwin boleh sentuh. Tak semua yang haram kahwin boleh sentuh. Yang haram kahwin dengan sebab tadilah, sebab hubungan kekeluargaan tu, apa hubungan dengan itu? Faham? Di sini okey. Itu mahram. Mahram ni boleh berlaku dengan 3 sebab. Mahram boleh berlaku dengan 3 sebab. Yang kata haram kahwin tu dengan 3 sebab. Yang pertama dengan sebab nasab, keturunan. Yang kedua dengan sebab susuan, radha'ah, susuan. Yang ketiga dengan sebab musaharah. Musaharah ni perkahwinan. Tulis tu. Yang pertama nasab. Yang kedua susuan. Yang ketiga apa dia? Musaharah. Musaharah tu boleh terjemah dengan perkahwinan. Maksudnya kita berkahwin dengan seseorang tu, kita kahwin dengan satu orang perempuan, akan ada beberapa orang lain yang akan jadi mahram dengan kita. Bukan dia seorangnya. Perempuan tu jadi mahram, perempuan tu jadi isteri kita lah. Faham? Okey, anda sebut di sini, anda boleh baca dalam kitab tu, muka surat 15 yang belah bahagian Arab. Wal maharim 18 sinfan, 7 minan nasab, wa 7 minar radha', wa 4 minal musaharah. Tengok di bawah sekali tu. Wal maharim 18 sinfan. Mahram ni ada 18 orang yang mahram. Senarai ni semua anda baca di sini. Balik kampung bila berkumpul semua ahli keluarga, tengok yang ahli keluarga kita tu ada salah satu daripada 18 ni tak. Kalau ada 18 ni tu mahram, boleh sentuh, tak boleh kahwin. Tamam. Anda baca satu-satu. Sab'un minan nasab, 7 daripada yang keturunan. Yang pertama kan keturunan anda sebut dia kan. Keturunan tu ada 7. Kalau tak mau tulis pun tengok sini elok-elok. Anda nak terjemahkan. Yang pertama ibu. Okey, dalam senarai mahram ni semua perempuan. Sebab apa perempuan? Sebab dia andaikan kita ni lelaki, kita lelaki sentuh perempuan lah. Kalau kata yang mengaji ni semua perempuan, nak sebut juga lah. Kena kalih, kena tukar. Kalau yang contohnya anda mengajak perempuan, anda nak sebut mahram kita adalah ibu. Perempuan tu kata saya sentuh ibu saya batal saya mahram, memang dia mahram dengan mak dia, tapi tak batal wudu sebab dia perempuan sama perempuan. Kalau kata kalau dia lelaki pun tak batal, perempuan lagi perempuan tak batal lah. Yang mahram dia kalau perempuan kita kena sebut ayah lah. Mak tu tukar jadi ibu, tu tukar jadi ayah. Ini mahram ni kalau kita ni lelaki. Kalau anak perempuan dengan mak dia pun mahram juga. Cuma memang tak boleh kahwin pun sebab perempuan sama perempuan. Kan? Kalau dia bukan ada hubungan ibu dan anak pun tetap tak boleh kahwin sebab perempuan sama perempuan. Cuma ini senarai mahram bagi orang lelaki. Faham tak? Okey. Yang pertama ibu, yang kedua anak perempuan, bintu, al-bint, anak perempuan. Anak perempuan siapa?
Anak perempuan hantar. Maksudnya ni hantar kena andaikan semua ni sangkut dengan hantar. Yang pertama ibu hantar. Yang kedua anak perempuan hantar. Yang ketiga al-ukhtu, saudara perempuan. Saudara perempuan ni kakak ataupun adik. Kakak perempuan, kakak memang perempuan. Adik perempuan. Kakak yang perempuan. Sebab kalau orang Indonesia kakak tu abang kan. Kakak kita lah, kakak kita, kakak hantar ataupun adik hantar. Ukhtu, saudara perempuan. Al-ammah, ibu saudara. Ibu saudara. Ammah tu ibu saudara sebelah bapa, mak saudara, makcik. Tapi makcik hantar yang betul, dia tu adik kepada ayah hantar ataupun kakak ayah hantar. Wal khalah, ibu saudara sebelah ibu. Ibu saudara sebelah ibu. Tulis terjemahan kalau tak faham. Kalau tak faham tak apa. Yang ke-6, bintul akh. Bintu tu pada bintu anak perempuan, betul? Akh, saudara lelaki. Maksudnya abang kita lah atau adik lelaki kita. Ni anak perempuan dia. Anak saudara lah. Anak saudara perempuan. Tapi anak saudara perempuan tu anak kepada abang ataupun anak kepada adik lelaki kita. Kenapa dia bezakan? Itu istilah orang Arab je. Sebenarnya sama je. Kita sebut bintul akh dengan bintul ukhti tu kita boleh gabungkan satu, iaitu anak saudara kita yang perempuan. Faham tak? Anak saudara kita. Anak saudara siapa dia? Anak kepada saudara kita. Kita ada abang, anak dia yang perempuan. Kita ada adik, anak dia yang perempuan. Kita ada kakak, anak dia yang perempuan. Anak saudara kita lah. Itu tidak batal wuduk. Dia panggil kita pakcik. Pak Long ke Pak Ngah ke apa, tak kisahlah. Yang penting dia tu anak saudara kita. Dia sentuh kita tak batal wuduk dan tak boleh kahwin dengan dia. Boleh 7 semua. Bintul akh, anak perempuan kepada saudara lelaki. Bintul ukhti, anak perempuan kepada saudara perempuan, kakak ataupun adik perempuan kita. Dua-dua tu maksudnya sama, iaitu anak saudara yang perempuan. Okey, boleh? Faham? Yang dikatakan ukhtu tu, saudara perempuan tu, dia ada 3 pecahan di situ. Sama ada saudara perempuan kakak, kita contoh kakak kandung, seibu sebapa, ataupun kakak seibu sahaja, ataupun kakak sebapa sahaja. Semua tu mahram. Maksudnya ayah kita kahwin 2. Tu kakak tiri lah kita panggil, kakak sebapa. Maksudnya kakak kita tu bapa dia sama dengan kita punya bapa, tapi mak dia mak lain, mak yang pertama, kita ni mak yang kedua contohnya. Itu tetap mahram, dipanggil saudara sebapa, kakak sebapa. Kalau seibu, ibu kita kahwin lebih, mungkin dulu kahwin pertama cerai, kahwin yang kedua pula dapat anak lain. Jadi ini saudara seibu pun mahram. Tamam? Kalau nak bercara bab ni memang lama. Anak nak sebut sekali lalu je. Kalau tak faham esok tanya nanti bila kelas pula. Sab'un min ar-radha'. Sama juga yang 7 yang tadi sama juga dengan susuan. Maksudnya apa maksud susuan? Seorang perempuan dia menyusu seorang bayi yang belum berumur 7 tahun pula. Berapa tahun? 2 tahun. Kanak-kanak tu 2 tahun ke bawah disusukan oleh seorang perempuan. Jadi anak tu akan jadi anak susu perempuan tu. Adalah syarat-syarat dia, berapa kali kenyang, 5 kali kenyang tak silap. Berapa kali minum. Jadi anak tu, anak budak kecil tu akan jadi anak susu kepada perempuan tu. Apa hukumnya? Hukum macam anak sendiri. Sentuh tak batal wuduk, haram kahwin. Selama-lamanya, sampai bila pun. Dan 7 tu, ibu susu, dia kata wahunna sab'u al-madhkurat minan nasab. 7 yang tadi anda tulis balik untuk yang susuan. Ibu susu, anak perempuan susu, saudara susu, ibu saudara susu, semua tu. Maksudnya ibu susu siapa dia? Budak kecil tu, ibu susu dia tu yang menyusukan dia tu. Tu dia punya mahram. Kalau dia perempuan, bapak susu dia. Bapak susu dia pada suami orang tu. Suami orang tu bapak susu pada budak yang disusukan. Kalau anak susu bintu, maksudnya isteri kita menyusukan seorang budak, budak tu jadi anak susu kita. Tak batal wuduk. Tamam? Kita kiaskan kepada 7 tadi. Yang terakhir arba'un minal musaharah.
4 daripada perkahwinan. Apabila kita berkahwin dengan seorang perempuan, akan ada beberapa 4 orang ni akan jadi mahram. Tak semestinya 4 semua ada lah. Yang pertama ummu zaujah. Ummu tu ibu, zaujah tu isteri, ibu kepada isteri. Siapa dia? Ibu mertua. Ibu mertua lah, isteri kita, mak dia. Tak patut wuduk. Mak mentua tak patut wuduk. Anda salam dengan dia mahram muabbad, maksudnya selama-lamanya. Anda boleh salam dengan mak mentua anda tu sampai bila-bila, anda tak boleh kahwin dengan dia sampai bila-bila. Walaupun anda isteri anda naudzubillah dah meninggal, walaupun anda dah cerai isteri anda tu, yang tu tetap mak mentua anda. Dan boleh sentuh, tak patut wuduk. Sebab tu anda tengok ayah anda sentuh dengan entuk anda, bila mak kan tak lapik salam, sebab tu kira macam mak, tak patut wuduk. Bintu zaujah, anak perempuan kepada isteri. Anak perempuan kepada isteri, anak kita lah. Tak, kita kahwin dengan perempuan tu dah ada anak. Maksudnya dia tu mungkin dia kahwin dengan orang lain sebelum ni, dia cerai, dia ada anak perempuan. Anta kahwin dengan dia, anta ada anak dah. Perempuan tu dah ada anak dengan orang lain. Anak perempuan tu dipanggil anak tiri. Bahasa kita ni anak tiri, anak perempuan tiri. Pun jadi mahram. Anak perempuan kepada isteri, maksudnya anak perempuan kepada isteri dengan orang lain, bukan anak. Kalau anak kita, isteri tu kahwin dengan kita dapat anak, itu tak panggil bintu zaujah, itu panggil albint, anak kita juga kan, ni bukan anak kita. Faham? Anak tiri. Contohnya macam tadi lah, seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, dia dah ada anak, tapi dengan syarat idza dakhala bil apabila dia dah buat hubungan dengan mak tu, lelaki ni dia kahwin dengan perempuan yang ada anak ni, dia kahwin dah buat hubungan, barulah anak tu jadi mahram dia. Kalau dia belum buat hubungan, anak tu tak jadi mahram lagi. Yang tadi mak mentua dengan hantar akad je, belum buat hubungan dengan isteri pun dah jadi mak mentua dah. Tamam. Misalnya seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, dia ada anak, perempuan tu ada anak. Kahwin, lepas akad nikah, balik rumah, dia tak tahu perempuan tu ada anak. Tengok-tengok sampai rumah, anak lagi cantik daripada mak. Cerai isteri tu. Sebab nak kahwin dengan anak. Boleh tak? Boleh. Sebab anak tu tak jadi mahram lagi. Sebab belum buat hubungan. Kalau isteri tu pandai, dia tak tunjuk lagi anak perempuan dia tu. Dia tunjuk isu. Tamam? Supaya suami dia tak kenang kat anak dia pula. Wa zaujatul ab. Zaujah masih isteri. Al-ab, ayah. Isteri kepada ayah. Isteri kepada ayah tu mak kita ke Ustaz? Tak. Ni isteri lain. Kalau mak kita panggil Zaujatul ab maksudnya ayah kahwin lain. Isteri kepada ayah, ibu tiri lah maksudnya, ibu tiri. Ibu tiri tidak batal wudu kalau sentuh. Contohnya seorang hantar berkenan kat seorang perempuan. Lepas tu cakap kat ayah, saya berkenan kat seorang perempuan ni. Ayah tolong pergi minang dia, merisik ke minang ke, tengok gambar. Dia pun pergi. Dia tak pergi sekali, suruh ayah dia pergi. Ayah dia pergi, saya nak masuk minang anak encik ni. Untuk siapa? Untuk saya. Bukan untuk anak dia. Anak dia duduk ni girlfriend anak dia. Dia berkenan kat budak tu. Ayah dia balik, selamat lah kata. Selamat apa? Dah tunang dah, ayah dah kahwin dengan budak tu. Bila ayah dah kahwin dengan budak tu, jadi zaujatul ab, mak tiri. Selama-lamanya anda tak boleh kahwin dengan perempuan tu walaupun ayah anda dah bercerai. Dia marah kat ayah dia. Tak boleh. Sebab ayah tu dah berkahwin dengan tu, dia jadi mak tiri. Kalau bercerai, cerai pun tak boleh. Feras lah selama-lamanya. Itu contoh je lah, tak berlaku pun. Isteri kepada ayah. Yang terakhir, zaujatul ibn. Isteri kepada anak lelaki. Kita ada anak lelaki, isteri dia. Siapa dia? Menantu. Menantu lah. Kalau isteri kepada anak perempuan, suami kepada anak perempuan. Suami kepada anak perempuan, kenapa tak masuk kan? Kan anda sebut tadi, kita bayangkan kita ni orang lelaki. Sebab dia kata zaujatul ibn. Kalau anda tu orang perempuan, anda kena ubah semua tu. Anda kena jadi abu zauj, ibnu zauj, zaujul zaujul bint. Kena tukar semua. Kalau kata kita, anak
anak kita perempuan, kalau kita ni perempuan, suami kepada anak perempuan kita, menantu kita lah, yang tu pun tak batal wudu. Menantu sama mentua kan tak batal wudu. Okey, Allahu alam. Ada soalan? Lewat ni. Itu senarai mahram. Jap. Anak tak membaca dah esok ni. Anak habiskan terus. Bila hail tanpa lapik. Mesti tanpa lapik. Maksudnya kalau sentuh tak berlapik barulah batal wudu. Kalau ada lapik walaupun nipis, lapik plastik nipis, nampak plastik tu, nampak kulit tu, tak apa, tak ada masalah, yang penting lapik. Bila hail tanpa lapik dia batal wudu, illa zufran aw sya'ran aw sinan, kecuali kuku, sya'ar, rambut ke bulu ke lapik. Bulu tu tak batal wudu. Sya'ar bulu lah ataupun rambut. Sinan gigi, sentuh gigi perempuan. Sentuh gigi sikit. Kenapa tak sentuh gigi dia? Kalau tak tersentuh gigi, tak batal wudu. Fala yang qudul wudu, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Wa ila halatin nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضيك ولا وفعنا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وأخلاءتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر، ربنا وأصلح لنا كل شؤون، وأقر رضا برضا منك العيا، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتنا رسول من، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى مصطفى دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء، وعلى آل كرام شرفاء، وعلى صحب المصابه الغرار، اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تسل كل حوبة، واستر لنا أوراتي وآمن روعاتي، واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع، آمين يا ربي. اسمع فضل وجود من نال باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عند الحب، وآله وصحبه عدد التشري صحبه، والحمد لله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.